Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video hari ini, cikgu akan menerangkan subtopik 8.2 iaitu tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Okey, bila mana kita sebut tindakan ini ialah perbuatan. Okey, tindakan merupakan perbuatan. Jadi kita tengok bagaimana Raja Melayu buat apa untuk menangani cabaran Barat. Okey, itu untuk 8.2. Jadi ada 5 tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Okey, yang pertama, tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Yang kedua, diplomasi menangani tekanan British. Yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Yang keempat, menggubal undang-undang tubuh. Dan yang terakhir, Raja menerajui pemodenan negeri. Ingat ya, ada 5 tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Kita akan lihat satu persatu. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan tindakan yang pertama iaitu tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Okey, langkah pertama yang telah dilakukan oleh Raja Melayu ialah tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Okey, mereka menuntut beberapa perkara melalui Durbar. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan Durbar? Durbar ni merupakan wadah pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British. Untuk awak senang faham, pertemuanlah antara dua pihak iaitu Raja-Raja Melayu dengan pihak British. Awak boleh jawab bila orang tanya apa maksud Durbar. Durbar ni ialah perjumpaan ataupun pertemuan, persidangan antara Raja Melayu dengan pihak British. Okey, Durbar ni telah dilakukan beberapa kali. Okey, jadi apa peranan Raja-Raja Melayu dalam Durbar ni? Okey, yang pertama sebagai juru bicara untuk menzahirkan suara, membela nasib dan juga untuk melindungi kepentingan bangsa melalui Durbar. Okey, jadi kita akan tengok Durbar yang pertama telah berlaku di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Semasa Durbar di Kuala Lumpur ni, Sultan Perak iaitu Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral dan juga mendesak dilaksanakan langkah untuk mengembalikan kuasa kepada institusi raja. Okey, seperti yang awak semua dah tahu, Residen Jeneral ni, Residen Jeneral, awak dah belajar dalam bab 3. Residen Jeneral ni dia berkuasa dalam semua hal kecuali 2 je, iaitu berkaitan agama Islam dan juga adat Melayu. Jadi raja-raja ni mengkritiklah supaya kuasa dikembalikan semula. Okey, selain itu, Baginda juga mendesak supaya bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Okey, supaya menambah bilangan pegawai. Okey, supaya lebih banyak. Okey, seterusnya yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, okey, selain daripada Sultan Perak, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tunku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah telah menuntut supaya kuasa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Jadi untuk Durbar di Kuala Lumpur ni kita lihat ada 3 usaha yang telah dilakukan oleh raja-raja. Yang pertama, tadi Sultan Idris mengkritik, mengkritik pemusatan kuasa. Yang kedua, mendesak, mendesak supaya bilangan pegawai
tambah. Dan yang ketiga, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan menuntut supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Okey, ingat ada 3 kata kunci dalam Durbar di Kuala Lumpur. Mengkritik, mendesak dan juga menuntut. Okey, kita lihat Durbar seterusnya yang berlangsung di Pekan Pahang pada tahun 1932. Jadi pada Durbar kali ini, Sultan Perak iaitu Sultan Iskandar Shah bertitah dengan tegas mendesak agar kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan Majlis Negeri dalam semua aspek pemerintahan negeri. Seperti yang telah dimaklumkan, saya dah maklum tadi bahawa Sultan ni hanyalah berkuasa dalam hal ehwal agama dan juga adat Melayu. Jadi sekali lagi Sultan Perak mendesak supaya kuasa pemerintahan dikembalikan. Okey, seterusnya kita tengok Durbar yang berlangsung di Klang, Selangor pada tahun 1937. Okey, semasa Durbar di Klang ini, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Abdul Rahman menggesa British supaya memberikan peluang perkhidmatan kepada buruh dari rumpun alam Melayu untuk menggantikan buruh Cina dan India di negeri-negeri Melayu. Okey, jadi awak ingat balik sebab 7 kita dah belajar kan bagaimana British membawa masuk buruh asing daripada China dan India untuk memenuhi kawasan-kawasan ekonomi yang dipelopori oleh British. Jadi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ni menggesa supaya peluang pekerjaan itu diberikan kepada orang Jawa. Kemudian Sultan Pahang mendesak British memberikan perhatian kepada masalah orang Melayu yang tidak mempunyai pekerjaan atau tanah. Jadi jelas awak nampak Durbar di Klang ni Sultan lebih menggesa British ni untuk memberikan peluang pekerjaan kepada orang Melayu, okey, ataupun penduduk tempatan. Okey, kita lihat Durbar yang terakhir telah berlangsung di Seri Menanti Negeri Sembilan pada tahun 1939. Okey, semasa Durbar di Seri Menanti ni, Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah mencadangkan penubuhan Malay Girls College yang sama taraf dengan Malay College di Kuala Kangsar. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Okey, itu yang dituntutlah semasa Durbar di Seri Menanti. Okey, jadi awak kena ingat ada 4 Durbar yang telah berlangsung. Yang pertama di Kuala Lumpur, di Pekan Pahang, Klang, Selangor dan di Seri Menanti. Jadi apa yang dapat dirumuskan daripada tuntutan Raja Melayu melalui Durbar ini ialah jelaslah bahawa pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British adalah untuk membangkitkan isu-isu masyarakat tempatan yang terjejas akibat dasar pentadbiran British.